punca kepada masalah yang berlaku sekarang ini ialah diakibatkan oleh permainan politik kayu tiga yang dilakukan oleh PAS, Parti Islam Se-Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan semoga seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 23 hari bulan Februari. Masih ingatkah semua? Setahun yang lalu 23 Februari merupakan tarikh di mana hari inilah pada setahun yang lalu bermulanya gerakan untuk merampas kuasa mandat rakyat yang telah diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu pada tahun 2018 kepada Pakatan Harapan. Hari inilah pada setahun yang lalu 23 Februari apa yang dikenali sebagai Sheraton Move ataupun langkah Sheraton yang berlaku pada setahun yang lalu untuk mengambil alih dan merampas kuasa mandat rakyat yang telah pun diberikan kepada Pakatan Harapan. Maka pada 23 hari bulan inilah bermulanya sehingga menyebabkan Pakatan Harapan hilang kerajaan. Rampasan kuasa itu dilakukan oleh kumpulan pengkhianat dengan kerjasama kumpulan penjahat. Kumpulan pengkhianat, semua orang ingat, diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada sebahagian PBBM dan kemudian daripada kumpulan ahli-ahli parlimen PKR yang diketuai oleh Azmin Ali, kemudian bersama dengan PAS dan juga UMNO dan Barisan Nasional. Maka di sinilah pertemuan sehingga menyebabkan akhirnya berlakulah kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat Malaysia kini hilang pekerjaan. Ratusan ribu rakyat Malaysia hilang pekerjaan akibat daripada kelemahan dan kegagalan, kecelaruan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dalam menguruskan negara kita pada hari ini. Dalam tempoh setahun kita melihat berbagai-bagai isu berlaku yang tidak menggambarkan bagaimana keupayaan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional untuk memberikan sesuatu yang lebih bermakna kepada kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara Malaysia. Dan hari ini kita melihat selepas daripada setahun apa yang mereka anggap sebagai penyatuan Melayu Islam pada setahun yang lalu melalui langkah Sheraton ini kini berlaku keretakan di dalam Perikatan Nasional. UMNO sudah pun menyatakan untuk tidak meneruskan kerjasama dengan Perikatan Nasional dan mereka akan bersendirian di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dan beberapa orang ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional telah menyatakan menarik sokongan yang mereka berikan pada setahun yang lalu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan hari ini kerajaan Perikatan Nasional ini di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya berdiri di atas kekuatan pengisytiharan darurat yang telah pun dia perolehi pada beberapa tempoh masa yang lalu. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional hari ini adalah kerajaan yang tidak mempunyai cukup bilang ataupun tidak mempunyai majoriti. Inilah satu-satunya di dalam dunia pada hari ini kerajaan yang tidak punya minoriti tetapi boleh memerintah hingga pada hari ini. Apa yang nak saya ulaskan pada hari ini ialah genap setahun ini menunjukkan bahawa bagaimana keretakan daripada penyatuan yang mereka bina sebelum ini. Keretakan ini telah membawa kepada kerisauan, kebimbangan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Dan keretakan ini sudah pun bermula beberapa bulan yang lalu dan sehingga menyebabkan keadaan politik yang tidak stabil dalam negara kita. Dan ini menjadikan keadaan ekonomi juga makin bercelaru apabila banyak syarikat-syarikat besar telah menyatakan hasrat mereka untuk berpindah daripada
Malaysia ke Indonesia ke Vietnam dan sebagainya. Kilang Tire di Taiping, Sony dan beberapa syarikat yang lain telah menyatakan, termasuk Huawei, telah menyatakan hasrat mereka untuk berpindah, untuk mereka berpengkalan di Indonesia. Dan ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap kepimpinan negara kita ini, dan sehingga menjadikan bahawa Malaysia bukan lagi destinasi pelaburan asing untuk mereka melabur ke dalam negara kita. Perlu diingat bahawa keretakan yang berlaku pada hari ini akan menyebabkan bertambah parahnya krisis keyakinan masyarakat pelabur kepada negara kita. Dan apa yang berlaku pada hari ini sudah tentu pastinya orang akan melihat bahawa punca kepada masalah yang berlaku sekarang ini ialah diakibatkan oleh permainan politik kayu tiga yang dilakukan oleh PAS, Parti Islam Se-Malaysia. UMNO pada asalnya kerjasama di bawah Mufakat Nasional ini bersama dengan PAS. Inilah pasukan yang dilihat punya kekuatan sehingga digeruni oleh pihak PBBM sendiri sebelum semasa PBBM berada di dalam Pakatan Harapan. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, PAS telah bermain kayu tiga dengan UMNO dan memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, iaitu bersama dengan Parti Bersatu iaitu PBBM, bagi meneruskan agenda politik kuasa mereka. Ini bagi saya bahawa sesuatu yang akan menyebabkan keadaan politik kita bertambah parah, dan ianya adalah berpunca daripada politik kayu tiga yang dimainkan oleh PAS itu sendiri. Jangan lupa, saya melihat bahawa tidak mustahil satu hari nanti Bersatu juga akan ditinggal oleh PAS, kerana memang itulah sikap PAS. Habis madu sepah dibuang. Apabila dia melihat bahawa UMNO sudah tidak boleh memberikan apa-apa, dia memilih untuk bersatu. Dan satu hari nanti, apabila dia tidak lagi melihat Bersatu boleh memberikan sesuatu kepada dia, maka dia akan meninggalkan Bersatu dan akan mencari pasangan baru. Dan kerana inilah dia sifat politik main kayu tiga. Habis madu sepah dibuang. Sampai bila kita harus membiarkan keadaan politik yang sebegini dicaturkan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk membina dan meletak dan mengembalikan negara kita ke landasan yang betul. Marilah sama-sama kita melihat selepas genap setahun rampasan kuasa mandat rakyat yang dilakukan oleh pengkhianat dan penjahat, untuk kita melihat bahawa betapa negara kita ini terumbang-ambing akibat daripada kejahatan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Rakyat tidak ada pilihan. Rakyat tidak ada pilihan melainkan untuk kembalikan mandat rakyat untuk bersama dengan Pakatan Harapan, insya-Allah. Marilah genap setahun ini kita bina azam baru, kita bina tekad baru, kita bina langkah baru. InsyaAllah rakyat akan kembali berkuasa di dalam negara kita ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.